Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tun GTR Utama. Ada apa Tuan Hamba panggil hamba kemari? Mau apa sebenarnya? Ada apa ya? Sudahkah pangeran lupa kepada perjanjian kita? Perjanjian yang mana satu Tuan Hamba? Perjanjian yang kita akan bertanding dengan siapa yang menang akan memiliki kerajaan yang kalah. Masakan hamba lupa. Ayo, kita mula sekarang. Baik, kita mulakan. Biar hamba yang mulakan soalannya. Sila. Soalan yang pertama. Ada 3 haiwan bersahabat. Kucing, lipas dan ulat gonggok. Ketiga-tiga mereka mahu membeli makanan. Apabila mereka pergi, kucing dan lipas telah tiba di tempat membeli makanan. Hanya ulat gonggok yang tertinggal. Mengapa Tuan Hamba? Itu sahaja soalannya Tuan Hamba? Ya. Mudah sekali. Jawapannya kerana ulat gonggok itu sudah penat berlari. Ulat gonggok penat. Iya. Jawapannya salah Tuan Hamba. Salah. Apa jawapannya? Bagi tahu Tuan Hamba sekarang. Jawapan yang benar. Ulat gonggok lewat kerana lambat memakai kasut. Kakinya banyak. Nampaknya aku sudah kalah di sini. Tidak mengapa. Apa kata hamba bagi satu soalan untuk Tuan Hamba? Silakan pangeran, silakan. Baik. Soalannya berbunyi. Mengapa ayam berkokok? Silakan jawab Tuan Hamba. Mengapa ayam berkokok? Bukankah memang ayam kerjanya berkokok? Iya juga. Jadi jawapannya hampir tepat. Hamba bagi 1 markah untuk Tuan Hamba. Tetapi jawapan sebenarnya kerana ayam tidak menyala. Tapi Tuan Hamba telah menyebut 1 markah untuk hamba. 1 markah. Ini bermakna hamba telah memenangi pertandingan ini. Dan kerajaan Tuan Hamba menjadi milik hamba. Tidak! Kerajaan punanku. Kerajaanku sudah hilang. Itu milikku. Tidak. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya hos anda Irfan Syahmi. Apa khabar Tuan Hamba di luar sana? Saya mendoakan agar Tuan Hamba berada dalam keadaan yang baik-baik belaka. Baiklah, hari ini kita dalam mata pelajaran sejarah untuk tingkatan 2 dalam slot menengah rendah bersama gerangan guru kita yang mana satu hari ini, tentunya bersama dengan Cikgu Muhammad Ridwan bin Abdullah Sani. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, kabar baik Pangeran Irfan. Ini dia Tun GTR utama kita. Jadi Cikgu, apa kata kita kenalkan diri Cikgu ada penonton di rumah, silakan. Baik, bersama saya Cikgu Muhammad Ridwan bin Abdullah Sani daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan, atau lebih dikenali dengan panggilan Cikgu GTR. Cikgu GTR. Dan tentunya Cikgu ada bawa 2 anak muridnya bersama kita hari ini. Jom kita kenalkan siapakah mereka. Silakan Cikgu. Mesti tak boleh tinggal. Baik, bersama kita pagi ini bersama kita adalah 2 pelajar saya berada di atas talian. Yang pertama saya perkenalkan adik Iris Arisa daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, dan adik kita yang kedua adik Anor Naurah juga dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur.
Okey, ini dia dua bunga yang bersama kami di studio hari ini dan tentunya juga ramai lagi penonton yang menyaksikan kita. Jadi apa kata kita mulakan dengan segmen yang pertama. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Pangeran Irfan. Baik, hari ini kita bersama untuk mempelajari sejarah tingkatan 2 dan tajuk yang akan kita belajar ni merupakan sukatan kandungan yang paling awal untuk tingkatan 2 iaitu Kerajaan Alam Melayu. Jadi sebelum kita pergi kepada lebih dalam Kerajaan Alam Melayu ni, kita mesti berkenalan. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Ya. Jadi kita tengok. Jadi di dalam tajuk Kerajaan Alam Melayu ni kita akan belajar berkenaan dengan konsep alam Melayu, kewujudan Kerajaan Alam Melayu, Kerajaan Alam Melayu yang masyhur dan kerajaan di alam Melayu yang sezaman dengan kerajaan yang luar dan hubungan-hubungan mereka dengan kerajaan yang luar tersebut. Dan lebih daripada itu, yang paling penting di dalam pembelajaran sejarah adalah kronologi pembelajaran tersebut. Untuk itu kita tengok kepada garis masa Kerajaan Alam Melayu ini, iaitu kita tengok garis masa ini adalah kewujudan daripada awal sehingga kepada kerajaan yang paling muda, kerajaan yang paling tua kepada kerajaan yang paling muda. Pasti ada titik persilangan, pertemuan di antara kerajaan-kerajaan ini tadi. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada kerajaan Funan antara yang paling awal jauh ke belakang. Kemudian kita ada Champa, kemudian kita ada Kedah Tua, kita ada Ganggar Negara, kita ada Sriwijaya, Angkor dan Majapahit. Yang mana kalau kita tengok daripada slide ni, kita tengok Champa merupakan kerajaan yang mempunyai jangka hayat paling panjang, Paling lama cikgu tahan. maksudnya Champa mempunyai persilangan ataupun pertembungan yang paling banyak dengan kerajaan-kerajaan Melayu, alam Melayu yang lain. Baik, tapi untuk belajar kita perlu mengenali latar belakang mereka dahulu. Mari kita berkenalan dengan apa itu alam Melayu. Silakan cikgu. Baik. Untuk mendefinisikan alam Melayu, kita pecahkan kepada 3 faktor, iaitu yang pertama adalah dari segi faktor geografinya. Geografi. Kemudian dari segi faktor bahasanya. Dan yang ketiga dari segi faktor budayanya. Kerana perlu difahami ya Tuan Pangeran Irfan, bahawa alam Melayu yang dimaksudkan bukanlah Melayu yang kita tahu di negara kita hari ini, tapi alam Melayu merupakan satu kawasan persempadanan yang besar yang mana ada berbagai kerajaan di dalamnya seperti mana yang kita tunjukkan tadi. Kita pergi kepada definisi yang pertama oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi yang menyatakan alam Melayu meliputi kawasan Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik hingga ke Taiwan. Alam Melayu tu daripada Tanah Melayu sampai ke Taiwan. Itu menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik. Kalau kita tengok pada peta ni, nampak dia punya keluasan kawasan tu daripada sini sampai sini. Semua ini adalah alam Melayu. Alam Melayu. Menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik. Faktor geografi ya. Faktor geografi. Kita tengok ada tak ahli akademik yang lain ataupun tokoh-tokoh yang lain berkongsikan definisi beliau? Ada. Kita lihat. Menurut Abdul Hadi Haji Hassan, merupakan salah seorang ahli akademik, dia kata alam Melayu merupakan satu lingkungan geografi yang luas, meliputi kepulauan Melayu sehingga ke selatan Thailand. Itu Abdul Hadi kata. Kemudian kita tengok, ada tak lagi untuk geografi? Ada. Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Husin juga berkongsikan kita definisi bahawa dunia Melayu meliputi selatan Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar, segenting Kra, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina. Kalau kita tengok, ruang yang diberi ini macam hampir dengan peta yang awal-awal tadi. Betul cikgu. Tetapi dia ada menyebut tentang selatan Myanmar. Dia ada menyebut tentang selatan Vietnam. Maksudnya, dia lebih naik ke atas-atas ni sikit. Nampak ni, kawasan-kawasan ni dah dimasukkan di dalam definisi yang diberikan oleh beliau. Ada tak lagi yang lain? Semestinya ada. Dalam pengkajian sejarah, dalam pembelajaran sejarah, kita tidak berpegang kepada satu sumber primer. Kita pergi kepada sumber primer yang lain. Kita lihat. Geografi. Alfred Russel. Alfred Russel juga mentakrifkan bahawa alam Melayu meliputi kepulauan Tanah Melayu hingga Tanah Srim dan kepulauan Nicobar, Filipina, Kepulauan Solomon hingga ke Papua New Guinea. Papua New Guinea, Kepulauan Solomon dimasukkan di dalam alam Melayu. Tapi yang awal ini masih lagi di alam Melayu ataupun Malaysia yang kita kenal ini sampai ke selatan Thai ni. Masih lagi
berada di dalam definisi beliau. Jadi kalau kita tengok, ada persamaan di antara definisi-definisi yang diberikan tadi, iaitu kawasan yang saya bulatkan ini. Kawasan ini masih lagi sama, tetapi yang panjang tadi dia kata sampai Taiwan, sampai Filipina, sampai seterusnya, dan sampai pula sekarang ke Kepulauan Solomon. Bertambah-tambah mempunyai definisi yang berbeza-beza kerana rumpun geografi tadi, faktor geografi. Kita tengok, ada lagi tak? Yang ini juga salah satu daripada definisi yang kita terima, konsep yang kita terima, dan antara yang paling kukuh, iaitu Profesor Dr. Ding Chuming. Beliau merupakan pengkaji kepada manuskrip Melayu, dan dia kata dunia Melayu merupakan sebuah kawasan yang luas meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand dan Filipina. Ini antara pengkajian yang paling moden, paling terkemudian yang kita temui. Itu sebab dia menggunakan istilah yang lebih mudah untuk kita faham. Kalau tadi disebut Tanah Serim, Tanah Serim itu di mana kedudukannya? Mungkin murid-murid yang sedang menonton tak tahu di mana, tak pasti di mana kalau bukan ditunjukkan dalam peta. Tapi apabila disebutkan Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina, ini merupakan kerajaan-kerajaan ataupun negara-negara yang wujud hari yang ini. terbentuk secara moden je kan? Ya, jadi kita mungkin kalau buka di Google Map boleh jumpa dekat situ. Seterusnya, tadi daripada aspek geografi. Geografi maksudnya daripada segi aspek fizikalnya. Fizikalnya, keadaannya, kedudukannya, dan persamaan daripada segi mungkin iklim dan sebagainya. Kita lihat daripada aspek yang kedua, iaitu bahasa. Kalau kita tengok daripada aspek bahasa, kita tengok apa yang diberikan dekat sini. Bahasa serumpun mempunyai berkaitan dengan bahasa etnik pribumi. Persamaan ini boleh dikenal pasti melalui kata-kata tertentu. Sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah dipelajari membolehkan bahasa ini diterima di alam Melayu. Siapa yang berkata ni? Sultan Takdir Ali Shah Bana. Dia kata kan, kalau kita tengok Pangeran Ifan hari ni, contoh kalau kita pergi ke Kemboja contohnya. Kemboja Kalau kita pergi ke Kemboja, kita lebih mudah nak order teh tarik kat sana. Kalau kita pergi ke Kemboja, kita kata nak teh tarik dia tahu. Dia tahu bahawa kita order teh tarik. Kita tak perlu nak gunakan pulti, no. Tak payah. Tak perlu. Nak order teh tarik sebut pulti, tak perlu. Sebut teh tarik, dia faham. Dan kalau kita tengok tadi sampai ke Taiwan, dan kalau ada juga beberapa aspek bahasa yang lain, kalau kita tengok sampai ke Jepun, perkataan cawan. Cawan adalah sama. Cawan di dalam bahasa Jepun, di Jepun guna cawan tu sama dengan maksud cawan di dalam bahasa Melayu. Cawan tu lah. Yang tu ada tangkai kat tepi tu, dan mereka tahu. Itu tengok daripada aspek bahasa. Orang Melayu juga gemar belayar mengembangkan lagi bahasa Melayu ke alam Melayu. Nampak? Bahasa Melayu ke alam Melayu. Orang Melayu ni maksudkan itu orang daripada tanah Melayu tadi. Kemudian dia belayar ke seluruh alam Melayu tadi. Dia bawa bahasa Melayu tu untuk mereka guna. Jadi di situlah terdapat persamaan dari aspek bahasanya. Kemudian selepas bahasa, maka kita akan pergi kepada budaya. Jadi kalau kita tengok, kalau kita merujuk kepada definisi geografi awal tadi, kita merujuk kepada definisi konsep yang diberikan dalam bahasa tadi, terdapat persamaan. Jadi apabila terdapat persamaan bahasa dan geografi ini, maka akan terdapat persamaan budaya. Dan inilah yang memberikan definisi yang ada definisinya tadi kecil, alam Melayu tu ada definisinya ruangnya luas, besar. Jadi kita tengok, dia kata penduduk alam Melayu mempunyai budaya serumpun yang merangkumi bahasa dan tulisan, persuratan, struktur sosial, kesenian, kepercayaan dan adat. Kalau kita tengok contohnya, mungkin main kita tengok di pantai timur negara kita, di sekitar, di negara sekitar, mungkin di Thailand, di Vietnam, di Kemboja, mereka juga ada permainan yang seperti tapi mungkin ni bukan bulan seperti yang ada di negara kita. Tetapi dalam bentuk layang-layang yang mungkin lebih kepada struktur budaya di negara mereka. Baik, kita tengok. Jadi kita dah pergi kepada ketiga-tiga tersebut tadi, iaitu geografi, kita dah pergi kepada bahasa dan budaya. Sekarang saya nak uji siapa, cikgu? Murid di atas talian. Adakah mereka peka dengan apa yang saya kongsikan tadi? Baik, saya nak tanya soalan yang pertama. Cikgu. Siapa kita nak tanya ya? Kita cuba tanya dengan Anor lah. Kita tanya dengan Anor. Baik Anor, berikan saya satu definisi alam Melayu dari aspek
geografi. Silakan. Menurut Abdul Hadi Haji Hassan, iaitu ahli akademik, alam Melayu merupakan lingkungan geografi yang luas meliputi kepulauan Melayu sehingga selatan Thailand. Menurut siapa tadi? Abdul Hadi Haji Hassan, iaitu ahli akademik. Abdul Hadi Haji Hassan. Bagus. Mendengar dengan baik dan mungkin Ano mencatat apa yang saya sampaikan tadi, dan murid-murid di rumah jangan lupa catat sama supaya ini menjadi rujukan di masa hadapan. Jawapan Ano tepat. Betul. Tahniah Ano. Okey. Jadi cikgu, kita nak bagi bintang ke kepada Ano? Mesti setiap yang berusaha pasti akan berjaya, dan kita mesti bagi ganjaran. Saya bagi 2 bintang Dua untuk bintang. Ano. Okey, baiklah. Abang Irfan akan lukis di sini dulu. 2 Ana bintang lukis, untuk Naura. 2 bintang untuk Ano. Okey. 1 bintang. 2 bintang untuk comel Naura. bintangnya. Comel seperti tuannya juga. Seperti tuannya juga. Dan saya rasa saya ada tinggalkan kerja penyelidikan kepada Iris. Saya rasa saya diminta Iris untuk cari satu maklumat untuk dikongsikan dengan kita. Baik. Baik Iris, bersedia untuk kongsi maklumat yang saya minta kamu carikan? Sedia cikgu. Ya, teruskan Jom, Iris. kita mulakan. Saya ada baca, konsep alam Melayu juga boleh dilihat dari aspek penggunaan bahasa serumpun yang dikaitkan dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu tergolong dengan bahasa Austronesia yang merupakan antara 200 bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu. Tahniah Iris. Yang saya tinggalkan adalah untuk cari bahasa Austronesia. Istilah Bahasa Austronesia tu ada 200 jenis bahasa yang digunakan sebagai pertuturan dalam alam Melayu. Tahniah Iris, berjaya menyelesaikan tugasan. Dan bukan senang nak dapat maklumat tu, Pangeran. Jadi, berapa bintang untuk saudari Arisa, cikgu? Setaraf dengan murid sekelasnya, Naura, kita bagi dia 2 bintang. 2 bintang untuk Arisa kerana berjaya membuat pendidikan dengan baik. Okey. Baik, Irfan, kalau kita dulu 2 Semakin comel bintang. Nampak? 2 bintang untuk Arisa dan juga 2 bintang untuk Naura. Terima kasih cikgu atas segmen yang pertama ini. Apa kata sekarang kita berhenti berehat dulu. Jumpa anda lagi selepas ini di dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM dan kita akan teruskan dengan pembelajaran yang seterusnya. Kalau tadi kita dah faham mengenai takrifan mengenai alam Melayu, dan sekarang ini pula cikgu, apa yang kita akan sentuh? Silakan Tuan GTR Utama. Baik, terima okey. kasih Pangeran Irfan. Biar Tuan GTR Utama teruskan. Silakan Tuan Hamba. Baik, jadi tadi kita dah belajar tentang konsep dan kita telah faham apa itu alam Melayu, apakah persempadanannya, dan berlainan tokoh yang memberikan definisi mendapat maklumat yang berbeza di antara satu sama lain, tetapi kita dapat simpulkan bahawa asasnya adalah sama, merangkumi kawasan yang sama, dan 3 faktornya adalah geografi, bahasa dan budaya. Kali ini kita akan berkenalan pula dengan apakah kerajaan-kerajaan yang ada di dalam alam Melayu dan bagaimanakah kemunculan mereka. Bagaimanakah kemunculan mereka. Jadi, untuk kali ini kita akan dapat akhirnya nanti murid-murid yang di atas talian maupun yang sedang menonton di rumah akan dapat menerangkan kewujudan kerajaan-kerajaan di dalam alam Melayu. Baik, jadi kita mulakan seperti mana yang murid-murid semua pernah belajar sebelum ini ketika di tingkatan 1, bahawa kewujudan ketamadunan itu bermula dengan bermulanya pertempatan kekal.
Daripada bermula pertempatan kekal, maka wujudlah keluarga kecil. Daripada keluarga kecil, wujudnya keluarga besar, wujudnya kelompok masyarakat, wujudnya keperluan, mulanya bercucuk tanam, berternak, dan mulanya wujud berbagai pertempatan dan akhirnya berlaku interaksi, berlaku kumpulan masyarakat yang besar memerlukan kepemimpinan. Dan wujudnya pemimpin, apabila wujudnya pemimpin, wujudnya sistem pemerintahan. Bila wujudnya sistem pemerintahan, maka wujudnya kerajaan. Baik. Dan ini menjadi asas untuk semua kerajaan yang wujud di atas muka bumi di dalam ketamadunan dunia. Kita tengok, bermula daripada pertempatan kecil, berkembang menjadi perlabuhan. Kemudian daripada perlabuhan berkembang menjadi kerajaan. Ini yang saya katakan tadi. Apabila wujudnya banyak pertempatan yang telah besar, masyarakat yang ramai, interaksi antara pertempatan mula berlaku. Betul. Maka dia menggunakan perlabuhan. Jadi apabila perlabuhan berkembang menjadi kerajaan, kerajaan wujud seawal abad pertama kewujudan manusia lagi. Dan alam Melayu dalam perbincangan kita hari ini, maka wujudlah kerajaan-kerajaan seperti Funan, seperti Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara. Dan ini adalah kerajaan-kerajaan yang besar. Kita tidak menafikan wujudnya kerajaan-kerajaan lain yang kecil-kecil. Tetapi mungkin kita tidak masukkan dalam pembelajaran kita kerana kecil. Kita belajar yang besar-besar dulu. Besar dulu, okey, Belajar yang besar dulu. Kemudian secara tidak langsung, ini adalah di dalam alam Melayu. Di luar alam Melayu pada waktu yang sama. Macam yang saya tunjukkan awal tadi, ada garis masanya. Sudah pasti ada pertembungan di antara kerajaan di dalam alam Melayu dengan kerajaan-kerajaan sezaman yang di luar alam Melayu. Tapi untuk kali ini, kita fokus kepada alam Melayu dahulu. Baik, cikgu. Jadi kita tengok, alam Melayu punya kerajaan sezaman dengan tamadun lain. Dan kerajaan alam Melayu telah berjaya membina kegemilangan dan kemasyhuran mereka yang tersendiri. Ini adalah satu maklumat yang menarik. Seperti mana yang saya bagi tahu awal tadi, jangan tersalah sangka bahawa kerajaan alam Melayu ataupun alam Melayu itu berfokus kepada tanah Melayu. Betul. Salah. Alam Melayu punya persempadanan yang besar, mungkin boleh sampai ke Madagaskar, Betul. mungkin boleh sampai ke Taiwan, boleh sampai ke selatan Vietnam, boleh sampai ke Tanah Sri. Jadi ini adalah satu kawasan yang besar. Jadi kita lihat, di dalam peta yang diterima umum sebagai alam Melayu, kita lihat sebahagiannya. Ini adalah sebahagian daripada peta tersebut. Kalau kita tengok, dekat atas ni tadi telah dilabelkan sebagai Tanah Sri. Kemudian kita pergi sampai ke hujung sini, kita ada Madagaskar. Kita ada banyak yang ada kat sini. Jadi kita berkenalan dengan yang cikgu dah sebutkan tadi. Pertama, kita jumpa dengan Angkor. Angkor kedudukannya di mana? Lokasinya di lembah Sungai Mekong dan masa kewujudan dia adalah pada abad ke-9 hingga 16. 9 hingga ke-16. Kemudian kita juga ada Kedah Tua, yang mana lokasinya adalah Sungai Mas dan Sungai Bujang, dan masa kewujudan dia adalah antara abad ke-5 hingga abad ke-11. Dan kita juga ada Gangga Negara. Gangga Negara. Gangga Negara juga di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu. Pantai barat bahagian tengah tanah Melayu, masa dia antara abad ke-6 hingga ke-11. Macam lebih kurang je dengan Kedah Tua tadi. Betul, kan? cikgu. 5-11, 6-11. Dan kita juga ada Sriwijaya. Kita juga ada Sriwijaya, iaitu lokasinya di lembah Sungai Musi, Sumatera pada abad 7 hingga 11. Macam dekat-dekat je, 5, 6, 7. Betul. Dan hujungnya sama, 11. Ada pertembungan di situ. Sudah pasti ada pertembungan, mereka wujud bersama-sama. Mungkin saya cakap Pangeran Irfan, mungkin ada hubungan diplomatik di antara mereka ketika itu. Mungkin. Kita lihat kerajaan-kerajaan yang lain. Okay, kita tengok kerajaan Champa yang di luar sikit daripada persempadanan yang kita bincangkan tadi, iaitu di sini je kita cerita tadi kan. Kita tengok yang lain pula. Champa, lokasinya selatan atau tengah Vietnam. Vietnam, negara yang kita kenal hari ini. Abad ke-2 hingga 15. Macam lebih kurang Masih juga lebih tadi kurang, kan. betul. Pusat kerajaannya Indrapura. Macam pernah dengar kan Indrapura ni? Funan, lokasinya di lembah Sungai Mekong dan masanya adalah antara abad 1 hingga 6. Macam awal kan? Macam Funan juga tadi. Macam Angkor. Funan tadi, Angkor betul. kan. Kemudian lokasinya kita tengok pula Majapahit. Majapahit. Yang ni kemudian sikit. Tadi semua habis 11 habis. Betul. Dia start 13. Dia bermula pada abad ke-13. Lembah Sungai Berantas, Jawa Timur. Dan pusat kerajaan adalah Kota Trowulan. Itu adalah kerajaan Majapahit.
kalau kita tengok daripada garis masa yang cikgu tunjukkan awal tadi, semua tempoh kewujudan kerajaan ini tadi memang ada persilangan dan membuktikan pasti ada pertemuan di antara kerajaan-kerajaan alam Melayu ini tadi. Tapi adalah penting untuk murid data salian dan murid yang sedang menonton di rumah untuk mengetahui secara jelas di manakah kedudukan mereka. Kenapa nak tahu? Sebab barulah kita boleh membuat analisis berlaku tak pertemuan. Kalau tiba-tiba kita kata Campa ada pertemuan dengan Kedah Tua, adakah masuk di akal bahawa pertemuan itu berlaku? Macam jauh je. Mana lebih logik kalau kita tengok antara Kedah Tua dengan Ganggar Negara? Kita kena ikut garis masanya, cikgu. Kita kena tengok garis masa dan kedudukan geografinya. Mari kita uji murid-murid di atas talian, adakah mereka tahu kedudukan-kedudukan ini? Baik. Mari kita uji. Yang pertama, saya minta untuk murid kita labelkan di manakah kerajaan Angkor. Siapa nak cuba? Silakan anda murid cikgu, Arisa ataupun Naura. Ya, Okey, Arisa. Arisa. Labelkan kerajaan Angkor, Arisa. Kerajaan Angkor berada di nombor 8. Nombor 8. Boleh Nombor Farah tolong 8. gerakkan. Okey, nombor 8 di sini ya. Nombor 8. Anda pasti dengan jawapan anda? Dah kunci jawapan tu? Macam mana dia? Pasti? Pasti, cikgu. Pasti, cikgu. Pasti ya. Cakap, Ya. saya kunci jawapan saya, cikgu kata. Saya kunci jawapan saya, cikgu. Terbaik. Okey, terbaik. Terbaik dengan yakin dan sudah pasti cikgunya dengan yakin jawapan itu benar. Tahniah boleh ucapkan. Berikan Okey. tepukan untuk Iris. Okey, Angkor betul. Jadi kita tinggal kepada Naura. Naura. Okey. Boleh tak tandakan saya kerajaan Apa cikgu nak? Ganggar Negara. Ganggar Negara. Ganggar Negara. Ganggar Negara ni pada abad keberapa cikgu tadi? Abad ke berapa tadi? Abad ke-6 hingga ke-11. 6-11. Ya, 6-11. Macam duduk kat pantai-pantai barat tadi kan? Jadi nombor berapa? Nombor berapa? Silakan. Ganggar Negara berada di nombor 4. Nombor 4. Pasti atau tidak, Naura? Okey. Betul ke ni? Betul ke ni? Jadi cikgu, bagi tahu jawapan yang sebenar. Bagi tahu jawapan yang sebenar ya. Saya nak tegur pun macam Kenapa tu cikgu? tak boleh ni. Sebab jawapan dia betul. Berikan tepukan untuk Tahniah, Naura. Baik cikgu. Terbaik. Dapat jawapan yang betul, jadi masanya untuk bintang pula. Masa untuk bintang kita bagi Iris 2 bintang. Okey. Sebab dia angkat tangan dulu dan jawapan dia betul. Baik. Kita bagi Arisa 2 bintang. Arisa 2 bintang. Arisa 2 bintang. Okey. Dan Naura 1 bintang. Naura sebab dia 1 ambil bintang. giliran yang kedua. Walaupun jawapan dia betul. Nampaknya sekarang ini Naura mendapat 3 bintang dan Arisa mendahului dengan 4 bintang. Tidak mengapa, kita akan kumpul lagi banyak bintang selepas ini kerana banyak lagi perkongsian yang cikgu akan berikan kepada kita semua. Sekarang ini kita nak berhenti berehat dulu. Jumpa anda lagi selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Didik TV KPM dan kita akan teruskan dengan segmen yang seterusnya. Kalau tadi kita dah mengenali kedudukan alam Melayu dan sekarang ini kita akan teruskan dengan kerajaan alam Melayu yang masyhur pula. Jadi, Tuan Jurujurutarah Utama, apa kata kita mulakan? Kita mulakan. Baik, tadi kita dah tahu tentang definisi alam Melayu. Kita juga dah tahu kedudukan dekat mana kerajaan-kerajaan yang ada di dalam alam Melayu. Dan sampai masanya untuk kita kenal yang manakah di antara kerajaan-kerajaan yang kita sebut tadi adanya kerajaan-kerajaan yang masyhur, Yang terkenal. yang terkenal, yang mesti diketahui. Kerana mereka ni merupakan pemain-pemain yang besar di dalam persejarahan alam Melayu secara tinggalannya. Jadi pada akhir segmen ini kita mengharapkan bahawa murid di atas talian dan murid yang sedang menonton di rumah boleh
memerihalkan kerajaan alam Melayu yang masyhur. Baik, kita mulakan dengan kerajaan yang pertama. Kalau kita lihat pada garis masa tadi, Funan antara yang paling awal, yang paling panjang hayat dia. Jadi Funan ni di mana? Kita tengok. Kerajaan Funan berpusat di Vayadaputra, diasaskan oleh Brahmin bernama Kaudinya. Kemudian beliau berkahwin dengan Soma, pemerintah wanita di Sungai Mekong, dan membentuk kerajaan Funan. Masyhur semasa pemerintahan Fashiman. Fashiman meluahkan kuasa ke Sungai Mekong hingga Teluk Kamran sebelah timur. Kita tengok. Maksudnya kerajaan Funan ini tadi bukannya dia dah daripada awal ada kerajaan Funan tu, tak. Dia adalah gabungan di antara kerajaan kecil. Kalau kita tengok, diasaskan oleh Brahmin bernama Kaudinya, berkahwin dengan Soma. Jadi Soma ni mungkin dia ada satu kerajaan kecil dia. Kemudian Brahmin Kaudinya ni dia pun ada kerajaan dia. Apabila mereka berkahwin, kerajaan kecil mereka bergabung dan membentuk kerajaan besar, diberi nama Funan. Diberi nama Funan, dan kedudukannya macam kita tengok tadi di Sungai Mekong. Okey, di Sungai Mekong. Jadi beliau menguasai selatan Myanmar dan segenting Kra. Kerajaan Funan ni besar. Kedudukan dia tadi kat Sungai Mekong. Betul. Jadi kat Sungai Mekong tu, kalau kita tengok hari ni di sekitar Vietnam. Tetapi dia punya kerajaan sampai ke selatan Myanmar dan segenting Kra. Segenting Kra tu kat mana? Segenting Kra tu tu yang halus atas sikit daripada Malaysia, dah sampai ke Thailand tu. Tu segenting Kra. Okey. Hari ni dia memang di bawah Thailand lah. Okey. Jadi kemudian menyebabkan Funan menguasai jalan perdagangan utama antara timur dan barat. Jadi kalau nak ikut jalan darat daripada belah atas nak turun ke bawah, memang akan melalui Funan. Kesannya abad ketiga Funan menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu. Pusat perdagangan utama alam Melayu. Yalah, orang nak berdagang mesti lalu dekat Funan. Betul. Kalau dia kenakan cukai, semua pun ada kat situ. Kalau berhadapan dengan monsun, mereka akan singgah di Funan untuk menunggu musim monsun berlalu. Berteduh dulu. Berteduh dahulu. Okey, kemudian raja terakhir adalah Rudravarman, merosot apabila diserang oleh kerajaan Chenla. Nampak? Dia satu kerajaan yang besar, merosot diserang oleh satu kerajaan yang kita tak sebut sebagai kerajaan yang besar pada alam Melayu, tapi dia ditumbangkan oleh kerajaan itu. Itu adalah kerajaan Funan. Kita pergi kerajaan yang seterusnya. Silakan. Champa. Ini adalah kerajaan Champa. Kerajaan Champa kita tengok berpusat di Indrapura. Sekali lagi macam selalu dengar. Tadi Vidayapura, ni Indrapura. Ini yang dikatakan persamaan dari aspek bahasa dan budaya. Kita lihat. Diasaskan oleh Chulen pada 192 Masihi, sering berhadapan dengan serangan Dai Viet. Serangan Dai Viet. Chulen berjaya membebaskan Champa dari pengaruh Cina. So, kawasan Champa ini tadi asalnya dikuasai oleh dinasti-dinasti Cina. Jadi masyhur semasa pemerintahan Cebonga. Kemudian Cebonga berjaya mengatasi serangan dari Dai Viet. Tengok membebaskan Champa dari pengaruh Cina. Dia di bawah dinasti Cina. Kemudian masyhur semasa pemerintahan Cebonga. Cebonga berjaya mengatasi serangan Dai Viet, dan nampak dekat atas tadi ketika di bawah pemerintahan Chulen sering berhadapan dengan serangan daripada Dai Viet. Jadi Cebonga berjaya membebaskan daripada Dai Viet. Beliau meluaskan kuasa ke wilayah Dai Viet. Jadi dia dah berjaya mengatasi Dai Viet, kuasai Dai Viet hingga ke lembah Sungai Merah. Serangan ke wilayah Dai Viet berjaya membunuh Raja Tran Dutong. Kemudian kesannya pemerintahan beliau diiktiraf oleh dinasti Ming. Nampak? Kalau tadi dia dah bebaskan daripada kerajaan Cina tadi, sekarang dia diiktiraf sebagai satu kerajaan di dalam alam Melayu oleh dinasti yang wujud di Cina. Walau bagaimanapun, apabila berlakunya kemunculan dan berlakunya kemuncak, sudah pasti ada kejatuhannya. Jadi merosot apabila Raja Indravarman meninggal dunia pada tahun 1441, Dai Viet melancarkan serangan dan Champa ditawan pada 1471. Nampak? Tadi Cebonga bebaskan daripada Dai Viet. Betul. Bila Indravarman dah meninggal, dia kuasai semula Champa. Dai Viet datang kembali untuk menakluki kerajaan Champa. Ya, betul. Menakluki. Seterusnya, kerajaan Sriwijaya. Ini pun antara kerajaan yang besar. Dia berpusat di Palembang. Palembang kat mana? Palembang di Indonesia. Indonesia hari ni Okey, jadi diasaskan oleh Dapunta Yang Sri. Duduk dekat Indonesia tu. Nama tiba-tiba ada pula Dapunta Yang.
Dah macam Korea. Macam Korea pun ada. Dah macam Korea. Okey. Tapi nama penuh dia kena sebut penuh lah. Dapunta Yang Sri Jayanasa pada 683 Masihi. Beliau mengukuhkan kedudukan dengan menakluk kawasan sekitarnya seperti Bangka dan Taruma. Masyhur semasa pemerintahan Sanggra Madana Jaya. Kena sebut betul-betul. Nama orang, jangan buat main. Betul. Pada abad ke-8, beliau berjaya menakluk Sumatera, selatan Myanmar, Tanah Melayu dan segenting Kra. Ada lagi tak? Ada Sriwijaya. Kesannya Sriwijaya menguasai jalan laut antarabangsa iaitu Selat Melaka. Kita sebelum ni kita tahu Selat Melaka dikuasai oleh Melaka. Tak, itu dah kemudian. Sebelum itu Sriwijaya kuasai. Jadi Selat Melaka ni milik Sriwijaya ketika itu. Selat Melaka dan Selat Sunda menjadikan Sriwijaya kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Kalau kita tengok kerajaan yang sebelum dia tadi menguasai laluan darat untuk sampai ke sebelah sini kerana dia kena lalu segenting Kra tu, tapi untuk laluan lautnya, laluan airnya Sriwijaya yang kuasai Selat Melaka. Ia juga menjadi pusat pengajian agama Buddha. Itu sebab kalau kita tengok di Indonesia ni masih ada banyaknya candi. Betul. Candi-candi dan sebagainya. Okey, merosot apabila diserang oleh tentera Chola dari selatan India pada tahun 1025. Dari Chola India. Kalau boleh buka lah Google Map tu, tengok Indonesia dengan India tu. Jauh tu, tapi dia datang dan takluk. Okay, suka untuk saya ingatkan apabila kita bercerita tentang kerajaan-kerajaan yang masyhur dan mana-mana kerajaan pun baik alam Melayu maupun yang di luar dan sebagainya, sudah pasti ianya akan melalui 3 fasa. 3 fasa. Baik, yang pertama. Fasa yang pertama adalah fasa kemunculan. Mesti ada fasa kemunculan kerajaan tersebut. Apabila ada kemunculan, sudah pasti dia akan ada kemuncak. Kemuncak. Yang itu yang sedang kita cerita sekarang, yang masyhur. Jadi mesti ada kemuncak kemasyhurannya, dan apabila ia telah mencapai kemuncak kemasyhurannya akan tiba waktu kejatuhannya. Begitulah kitaran dia daripada satu kerajaan ke satu kerajaan yang lain. Baik, itu Sriwijaya yang akhirnya ditumbangkan oleh tentera Chola dari selatan India pada 1025. Cuba kita lihat kerajaan yang lain. Kerajaan Angkor. Okey, kalau kita tengok kerajaan Angkor, berpusat di Hari Haralaya. Hari Haralaya. Sebut betul-betul. Hari Haralaya diasaskan oleh Jayavarman II dari Chenla. Dari Chenla. Beliau menyatukan wilayah di Sungai Mekong, masyhur semasa pemerintahan Suryavarman II dengan meluaskan kuasa Empayar Angkor dari sekitar lembah Sungai Mekong ke selatan Myanmar. Macam kita pernah sebut Sungai Mekong ni tadi kan? Pernah tadi. Nampak tak? Maksudnya Sungai Mekong ni adakah dia berada kedua-dua kerajaan Angkor dan Champa ni tadi berada di tempat yang sama? Tak. Tidak. Sungai Mekong tu panjang. Mungkin di bahagian yang berlainan. Nampak? Itu sebab dia kata Sungai Mekong hingga ke selatan Myanmar. Bawa ke bawah. Kemudian apa lagi? Beliau berjaya menghalang ancaman dari Champa dan Dai Viet. Tadi kita ada sebut Dai Viet juga mengganggu Champa. Champa berjaya bebas daripada Dai Viet. Dai Viet tak dapat kacau Champa, dia pergi kacau Angkor pula. Maksudnya dia tak berputus asa. Nampak. Sedangkan Dai Viet tadi bukanlah kerajaan yang kita klasifikasikan sebagai kerajaan yang besar, tetapi dia mampu menggugat kerajaan yang masyhur dalam alam Melayu. Beliau juga mewujudkan jalinan perdagangan dengan pedagang tempatan dan pedagang luar. Usaha beliau diteruskan oleh Jayavarman VII yang meluaskan kuasa hingga ke sepadan Annam. Ke sepadan Annam. Beliau membina Angkor Thom pada 102 dan 102 buah hospital merosot apabila Jayavarman VII mati dan diserang oleh Siam pada tahun 1594. Itu kerajaan yang telah wujud. Masih ada lagi? Ada. Jangan kita tinggalkan. Kita masih ada kerajaan Majapahit. Ada kerajaan Majapahit berpusat di kota Trowulan, diasaskan oleh Raden Wijaya dengan bantuan tentera Mongol pada tahun 1294. Nampak tak? Dah mula sebut Mongol. Mongol bukan dalam alam Melayu, tapi ada kaitan dengan kerajaan alam Melayu. Masyhur bermula dengan pelantikan Patih Gajah Mada. Selalu kita dengar Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri oleh pemerintah Tribuana Tunggadewi. Beliau berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan Majapahit. Jadi beliau mula meluaskan kuasa ke timur Pulau Jawa, pesisir timur Sumatera, utara Sulawesi dan Kepulauan Maluku menjadi pusat perdagangan pada abad ke-14. Dan sudah pasti kemerosotannya apabila kematian Patih Gajah Mada.
Seterusnya, yang ini yang paling dekat dengan kita, Kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua. Okey, sumber Cina menamakan sebagai Cecha, sumber India Kataha dan Arab Kalaba. Masyhur dengan kepesatan kegiatan perdagangan di Lembah Bujang, melibatkan pedagang timur dan barat, dikuasai oleh Sriwijaya. Saya percaya saya ada tinggalkan tugasan pada murid kita di atas talian berkaitan dengan Kedah Tua. Siapa yang saya tinggalkan tugasan tu? Siapa nak kongsi dengan saya tentang tugasan yang saya berikan? Siapa nak kongsi? Iris? Silakan Iris Arisa. Kongsi kepada kita. Saya ada baca antara kerajaan alam yang masyhur adalah Funan, Campar, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara. Kemasyhuran kerajaan ini dapat dilihat dalam aspek pemerintahan, ekonomi, agama dan kemunculan pelabuhan. Masyhur dalam aspek pelabuhan dan ekonomi dan pemerintahan. Pelabuhan, ekonomi dan pemerintahan, dan ini termasuk dengan kerajaan Kedah Tua yang baru kita sebut sebentar tadi, dan berjiran dengan Kedah Tua sudah semestinya kerajaan Gangga Negara yang kita tanda tadi. Betul. Kan dia sebelah je. Okey, jadi kerajaan Gangga Negara berpusat di Pangkalan. Bukan berpusat Pengkalan berpusat di Pangkalan, muncul pada abad ke-6 tetapi berfungsi sebagai pusat pelabuhan sejak abad ke-5. Diasaskan oleh Raja Ganji Sarjuna. Pendapat lain menyatakan ia diasaskan oleh Raja Khmer dari Kemboja. Jadi masyhur pada abad ke-9, dia dah muncul, dia masyhur abad ke-9. Abad ke-5 mula dikunjungi oleh pedagang luar, kewujudan pelabuhannya dan berjaya mempertahankan kedaulatan juga mula lemah apabila diserang oleh kerajaan Chola. Jadi itu tadi beberapa kerajaan yang masyhur yang menguasai alam Melayu ketika kewujudan mereka, Pangeran Irfan. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak kepada Tun JTR Utama atas segala perkongsian mengenai kerajaan yang terdapat di dalam alam Melayu. Dan mungkin Irfan boleh kongsikan di sini ada 3 fasa yang setiap kerajaan akan lalui. Yang pertama ada fasa kemunculan, dan kemudian akan pergi ke fasa kemuncak, dan yang terakhir akan melalui fasa kejatuhan. Jadi ingat semua itu. Dan sekarang ni kita nak berhenti dulu berehat. Kita jumpa anda lagi selepas ini dalam Direct TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran sejarah tingkatan 2 bersama Cikgu GTR kita hari ini. Dan kita akan teruskan pula dengan subtopik yang mana satu, Cikgu? Subtopik yang seterusnya, tadi kita dah tengok kepada yang masyhur, sekarang kita nak tengok hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar alam Melayu yang sezaman. Jadi tadi kita lihat di dalam garis masa bahawa ada kerajaan lain yang wujud di dalam tempoh kewujudan kerajaan-kerajaan di alam Melayu. Dan kalau kita tengok ketika kita menyebut tentang Sriwijaya tadi, kita ada menyebut tentang kerajaan oleh sebelah China, sebelah ke menghala ke utara tu yang negara yang sejuk-sejuk, tapi bukan dalam alam Melayu. Jadi telah ada hubungan dengan kerajaan luar yang sezaman. Jadi kita nak tengok bagaimana menghubung kaitkan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan-kerajaan luar yang sezaman. Okey. Saya kongsikan dalam slide ini, kita lihat di dalam garis masa yang wujud di dalam garis masa yang kita pelajari, iaitu dengan tahun itulah abad zamannya. Maka kita lihat berlakunya pertembungan di antara kerajaan alam Melayu dengan Empire Rom, Parsi, Empire Kushan dan dinasti Han. Juga pada masa yang sama, kerajaan Funan contohnya pada abad pertama Masihi telah bertembung dengan kerajaan Abbasiyah, Empire Byzantine, dinasti Tang dan kerajaan Chola. Yang mana kita tahu tadi ada beberapa kerajaan di dalam alam Melayu dijatuhkan oleh
kerajaan Chola. Itu bermaksud ada pertembungan di dalam garis masa mereka. Kemudian kita tengok, Empire Mongol, kerajaan Turki Uthmaniyah, Kesultanan Delhi. Yang ini yang saya nak sebut tadi. Nampak? Bukan Sriwijaya. Muncul dengan ada bantuan daripada Empire Mongol. Maksudnya empire ini tadi berlaku pertembungan, berlaku hubungan yang menyebabkan mereka boleh bekerjasama, dan ini bukti bahawa mereka wujud di dalam zaman yang sama. Kemudian kita tengok Campa Angkor Majapahit pada abad ke-14. Kita tengok di dalam peta yang ada, kita ada Empire Mongol, Turki Uthmaniyah, dan juga kita ada Kesultanan Delhi. Ini semua adalah kerajaan-kerajaan yang tidak berada di dalam alam Melayu, tetapi muncul sezaman dengan kerajaan-kerajaan di alam Melayu. Kerajaan di alam Melayu, dan ini menjadi faktor kepada macam kita tahu tadi, ada 3 kemunculan, kemuncak dan kejatuhan. Persilangan ini menjadi penyebab utama kepada kemuncak kerajaan alam Melayu tadi, dan juga menjadi faktor utama kepada kemunculannya juga memainkan peranan sebagai faktor kejatuhan kerajaan-kerajaan di alam Melayu. Kalau kita ada empire yang dijatuhkan oleh Chola, ada kerajaan yang wujud disebabkan oleh Empire Mongol. Jadi kalau kita lihat faktor-faktor kepada kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman, faktor kepada pertembungan mereka, kita lihat yang pertama adalah kedudukan strategik di laluan perdagangan timur dan barat. Ini tadi kita lihat ada kerajaan yang menguasai jalan darat antara timur dan barat, dan ada kerajaan seperti Majapahit yang menguasai Selat Melaka, yang merupakan laluan utama antara timur dan barat. Kemudian kita tengok kekayaan hasil bumi, menarik minat kerajaan luar yang sezaman campur tangan ataupun menjalinkan hubungan dengan kerajaan alam Melayu, dan sikap keterbukaan pemimpin alam Melayu yang menyebabkan berlakunya jalinan hubungan. Tadi dalam slide yang tadi kita tengok ada banyak kerajaan kat situ. Ada banyak empire juga. Ada banyak empire juga dekat situ. Saya ingat saya ada minta untuk Iris buat satu kajian tentang Empire Kushan. Mari kita dengar perkongsian daripada Iris. Dia dah banyak bintang tu, dia nak bagi banyak bintang lagi ke atau macam mana? Silakan Iris. Baik cikgu, terima kasih. Dari maklumat yang telah saya cari, Empire Kushan muncul pada abad pertama. Ia terletak di India Utara, dan empire ini telah dicipta oleh Puak Kushan dari Yuezhi, penduduk dari Xinjiang moden China. Dekat mana tadi kedudukan dia tadi? Berada di India Utara. India Utara. Dan lepas tu ujung-ujung tadi mana? Kat China tadi mana? Dari Yuezhi, penduduk dari Xinjiang moden China. Xinjiang moden China. Nampak Xinjiang moden China. Kedudukan dia dekat India Utara. India. Nampak. Ini adalah bukti wujudnya asimilasi yang baik di antara kerajaan-kerajaan zaman, yang mana kita tahu ketamadunan India dan ketamadunan di China adalah dua ketamadunan yang besar dalam dunia. Dan kewujudan mereka ni pula ada pula sezaman dengan alam Melayu dan memainkan peranan yang baik. Okey cikgu, ada tak bintang untuk Arisa cikgu? Saya rasa saya kena tambah bintang untuk Arisa. Dia buat dia punya tugasan dengan baik. Baik, kita tambah satu bintang Satu dekat bintang Arisa. untuk Arisa. Tahniah boleh kami ucapkan. Baik. Dan saya yakin saya juga ada minta Anor Naura untuk carikan maklumat untuk saya. Ada tak Anor? Boleh kongsikan dengan saya sekarang? Ada cikgu. Ya, teruskan. Seperti apa yang saya lihat, perkembangan hubungan perdagangan ini menunjukkan amalan sikap keterbukaan para pemerintah kerajaan alam Melayu telah membawa kemakmuran ekonomi. Keterbukaan membawa kemakmuran ekonomi kepada kerajaan alam Melayu, kerana kerajaan luar alam Melayu yang sezaman memang memainkan peranan yang penting dalam perdagangan dan memajukan ekonomi. Baik, maklumat itu benar. Saya rasa saya kena bagi bintang juga. Berapa, untuk Anor. Kita bagi dia 2 bintang untuk Anor Naura. Tahniah Anor. Baik. Penyelidikan yang baik. Nampaknya di sini cikgu sepanjang 1 jam ini mereka mengumpul bintang. Arisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Naura berjaya mengumpul 5 bintang. Tahniah kami ucapkan. Dan cikgu, bagaimana pula dengan prestasi keseluruhan anak murid cikgu hari ini? Prestasi keseluruhan, saya sangat berpuas hati dengan mereka. Segala tugasan diselesaikan, segala perkongsian yang saya
boleh buat, mereka bagi perhatian, buat catatan dan boleh berkongsi semula dengan kita. Mereka memang terbaik. Memang terbaik. Baiklah cikgu. Dan bagaimana juga untuk rakan-rakan di rumah mendapatkan latihan pengukuhan di mana? Ya, untuk murid-murid yang sedang menonton kita ni, kalau nak dapatkan maklumat dan slide yang cikgu kongsikan hari ini, boleh pergi ke portal Sumberku KPM untuk dapatkan maklumat. Boleh dapatkan slide yang cikgu gunakan hari ini, boleh dapatkan latihan tambahan Lihat juga. dan boleh lihat mungkin video-video yang lain berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Semua ada dimuatkan di portal tersebut. Baik, berdasarkan topik kita hari ini, Alam Melayu, cikgu, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan akhir mengenai pelajaran kita hari ini. Silakan. Baik, sebenarnya kewujudan Kerajaan Alam Melayu ini tadi memainkan peranan yang sangat besar dan kesannya sehingga kepada kita hari ini. Ianya memainkan peranan di dalam aspek keagamaan, budaya dan bahasa. Ini sangat penting kerana kalau kita tengok, itu sebab Alam Melayu itu diklasifikasikan sebagai Alam Melayu kerana persamaan daripada aspek-aspek yang saya sebutkan tadi. Tidak kita lupakan aspek utama dia tadi, persamaannya adalah dari segi geografi, bahasa dan budaya. Dan ini juga yang menjadi hubungan di antara Kerajaan Alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Baik cikgu, terima kasih tuan hamba kita, Tun GTR Utama atas segala perkongsian yang diberikan hari ini. Yang paling penting sebagai seorang anak murid dan juga sebagai seorang warga Malaysia, kita harus menghayati sejarah negara agar kita dapat mengetahui jati diri kita sendiri cikgu ya. Dan kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih.